Assalamualaikum. Bersua kembali kita satu lagi episod baru Apa Khabar Malaysia. Pagi ini bertemankan saya Chedi dan rakan setugas Helena. Sekejap je kan hari ini dah di penghujung bulan, akhirnya bersua juga kita. Ya, lama kita tak bersama-sama. Ya, betul. Hari ini 31 Oktober 2023, hari Selasa. Kalau mungkin hari ini anda sambut hari lahir ke, ataupun mungkin hari ini merupakan hari ulang tahun perkahwinan ke, kan? Happy-happy lah. Semoga apa jua yang dirancang, apa jua yang dihajati, insya-Allah akan termakbul. Amin. Amin. Dan jangan lupa juga untuk kita bersama-sama mendoakan mereka di Palestin dan semoga pengakhiran kepada penyiksaan rakyat di Palestin itu akan berakhir secepat mungkin. Baik, pagi ini kita nak bersama-sama kongsikan kepada anda semua tentang beberapa perkara yang ada dalam portal bernama. Dan kita mulakan dengan satu berita ini di mana MUSTI ataupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi merancang untuk meneruskan Forum Angkasa Antarabangsa Langkawi ataupun LISF sebagai acara tahunan berikutan impak positif yang positif daripada penganjuran sulungnya pada Mei tahun ini. Dan menterinya Datuk Arthur Joseph Kurup berkata sempena dengan pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 2023 5/2003 sebanyak 4 MOU telah dimeterai dan 3 pertukaran surat niat dengan 3 syarikat tempatan berjaya dilaksanakan. Dan beliau juga berkata sehingga kini sebanyak 10 syarikat teknologi angkasa tempatan telah bergabung untuk membentuk Malaysian Space Industry Corporation atau MASIC bagi mewujudkan ekosistem industri angkasa dinamik sekaligus mempromosikan keupayaan angkasa Malaysia. Dan beliau juga berkata MASIC ditubuhkan oleh kumpulan industri kerajaan bagi teknologi tinggi Malaysia MITE bagi menghimpunkan pemain industri angkasa tempatan ke arah membangunkan industri angkasa negara. Ya, okey. Apapun kita harapkan kerjasama ini akan terus terjalin dan sekaligus perhubungan dengan negara luar juga akan terus dapat dijalinkan sampai bila-bila, bukan sahaja melonjakkan nama Malaysia di mata dunia, malah dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi negara. Betul. Baik, ini berita yang agak sedikit menyedihkan lah, tapi kita terima seadanya. Semalam Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu telah pun membuat satu pengumuman dan juga press conference di mana subsidi ayam tamat Rabu dan subsidi telur diteruskan, di mana subsidi telur grade A, B, C kerajaan bersetuju untuk diteruskan mengikut mekanisme yang sedia ada, dan penamatan subsidi ayam adalah selaras dengan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa yang dilaksanakan oleh kerajaan lah. Dan penamatan subsidi ayam itu selepas mengambil kira situasi dan juga trend semasa, bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam yang telah mula stabil yang menyumbang kepada harga pasaran semasa kini di bawah harga shilling. Dan kerajaan akan memastikan harga jualan bagi ayam yang akan diapungkan itu terus berada pada kadar yang munasabah. Dan jangan risau, kerajaan telah mendapatkan komitmen daripada pihak industri supaya harga ayam di ladang yang dikeluarkan tidak mencatatkan kenaikan yang ketara sehingga membebankan pengguna. Lantaran pemantauan juga penguatkuasaan dilakukan dari masa ke semasa dan memastikan juga tiada aktiviti pengambilan untung secara berlebih-lebihan dan manipulasi harga oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab di peringkat runcit. Dan maknanya takkan ada kenaikan harga yang melampau lah. Tindakan juga akan diambil jika peruncit mengeluarkan harga yang berlebih-lebihan, dan jaminan daripada kerajaan juga tiada aktiviti pencatutan akan berlaku. Dan anda di luar sana jangan gusar dan jangan membuat pembelian panik kerana telah dijamin oleh kerajaan harga itu tak akan naik secara mendadak. Dan mungkin anda terfikir kenapa tiba-tiba nak menghentikan harga subsidi ayam ini, kan? Sebenarnya
secara rasionalnya adalah untuk mengelakkan ketirisan kerana ayam ini juga dinikmati oleh golongan maha kaya dan juga rakyat Mahain kita. Rakyat yang bukan rakyat Malaysia. Tetapi apapun rakyat Malaysia masih terjamin kerana mereka akan diberi akses kepada jualan agromadani dan jualan rahmah yang akan dijalankan secara berterusan. Itu lebih orang kata tepat kepada penerima subsidi yang layak. Itu sedikit sebanyak tentang subsidi ayam. Okey, dan kita nak teruskan juga dengan perkembangan di Gaza, di mana berpuluh-puluh penduduk Palestin terbunuh manakala yang lain cedera dalam serangan udara penceroboh Israel di kawasan bangunan kediaman dan rumah di pelbagai kawasan di semenanjung Gaza. Dan menurut sumber, pesawat perang Israel mengebom kediaman di bandar Beit Lahia dan Kem Jabalia di utara semenanjung Gaza. Dan Masjid Muhammad Al-Fatih di Beit Lahia turut dibom dan musnah sepenuhnya. Dan serangan itu menyasarkan beberapa rumah di kawasan Al-Satawi, utara Gaza, yang membunuh kira-kira 15 penduduk Palestin dan mencederakan lebih 30 yang lain. Dan selain itu, pesawat perang Israel turut memperhebatkan serangan ke atas kawasan perumahan di Gaza City dan bahagian utara bandar. Dan hospital di sekitar hospital Al-Quds turut dibom dan mencederakan beberapa pesakit dan orang awam. Dan selain itu, pesawat penceroboh turut mengebom kediaman di bandar Khan Yunis yang membunuh 2 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Dan di Rafah City, 7 orang maut selepas kediaman mereka dibom. Dan sedih, memang tetap sedih. Kita juga di sini turut terkesan sebenarnya. Terus panjatkan doa dan sama-sama kita tunjukkan rasa dan juga tunjukkan semangat solidariti kita dalam kita menyokong perjuangan Palestin yang sedang mereka hadapi ketika ini di bumi Gaza. Apapun kita tak mampu untuk mengangkat senjata untuk berperang, tapi kita mampu untuk mengangkat tangan berdoa terus kepadanya agar bumi Palestin akan berakhir peperangan ini dengan segera, insya-Allah. Baik. Kita nak lihat laporan cuaca untuk hari ini dan kemudian kita akan bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Seorang pegawai Kementerian Luar Negeri berusia 38 tahun meninggal dunia semalam ketika melakukan aktiviti pendakian ke Everest Base Camp. Mangsa dikenali sebagai Parthiban Kandasamy disahkan meninggal dunia pada pukul 2.30 pagi waktu tempatan di Gorakchap. Kementerian Luar dalam satu kenyataan berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang menguruskan untuk membawa turun jasad mendiang dari Gorakchap ke Kathmandu untuk dibedah siasat di Hospital Teaching Kathmandu. Kementerian melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan membantu urusan membawa pulang jasad ke Malaysia. Dalam hari itu, Kementerian turut mengucapkan takziah kepada waris mendiang. Jumlah mangsa banjir di Perak meningkat kepada 312 orang kepada 89 keluarga malam tadi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam kenyataan memaklumkan kesemua mangsa ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara di daerah Kerian dan Hilir Perak.
Di Kerian, 86 orang daripada 21 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, manakala 56 orang daripada 18 keluarga di PPS Sekolah Kebangsaan Alur Pongsu. Manakala 170 orang daripada 50 keluarga di Hilir, Perak pula berlindung di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah meluluskan sejumlah RM983,000 bagi membiayai pinjaman input pertanian seperti baja, racun dan benih dengan nilai maksimum RM16,250 kepada seramai 117 pekebun kecil sawit persendirian sehingga Ogos 2023. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pekebun kecil sawit tidak disyorkan untuk mengurangkan kadar input berkenaan kerana akan menurunkan hasil sawit dalam tempoh jangka panjang. Pengurangan kadar baja dan racun rumpai akan menyebabkan hasil sawit tidak mencapai hasil yang sepatutnya. Pekebun kecil juga dinasihatkan supaya mengamalkan pengurusan agronomi baik seperti penggunaan semula tandan kosong sawit, penyusunan pelepah yang baik dan pengawalan rumpai terpilih bagi membantu meningkatkan kecekapan pembajaan dan pengawalan rumpai di kebun. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata demikian ketika menggulung perbahasan peringkat dasar rang undang-undang perbekalan 2024 bagi Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK di Dewan Rakyat semalam. Hasil kajian penyelidikan berhubung penggubalan Akta Pembelaan Awam untuk memperkasakan akses bantuan guaman bagi kes jenayah kepada golongan kurang berkemampuan dijangka siap sebelum tahun hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Zalina Othman Said berkata ketika ini Jawatankuasa Akta Pembelaan Awam sedang membuat kajian perbandingan liputan kerangka perundangan berkaitan pembelaan awam di negara terpilih seperti Singapura, Australia, New Zealand, Taiwan dan United Kingdom. Dengan mengambil kira input-input utama berdasarkan kerangka perundangan dan amalan terbaik di luar negara berkaitan pembelaan awam, implikasi kepada perkhidmatan bantuan guaman secara holistik serta kesan kepada akta sedia ada di Malaysia bererti Akta Bantuan Guaman dan dibaca bersama dengan Akta Profesion Undang-Undang 1976. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan mungkin kalau kita tak sedar, mungkin anda semua ada sedikit kesedaran bahawa di Malaysia ini baru-baru ini sejak saya rasa tahun lepas kita banyak melakukan transformasi dari segala segi, dari segala sudut. Kita lihat transformasi daripada perundangan, daripada kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Itu saya kira satu matlamat penuh untuk Malaysia mentransformasi rakyatnya, menjadikan rakyatnya satu rakyat yang berilmu, berkemahiran tinggi dan sebagainya. Dan itu juga yang kami nak cakapkan, bincangkan hari ini bersama dengan tetamu kita hari ini. Bagaimana polisisi berhebat bidang penyelidikan. Dan kita faham bidang penyelidikan ini satu bidang yang mungkin kita di Malaysia ni kurang memberi tumpuan sebab ialah dia susah sikit kan. Tapi tak apa, kita nak bersama dengan tetamu kita nak bincang secara ringkasnya bagaimana polisisi ini boleh memperhebat bidang penyelidikan yang ramai sangatnya takut. Kita bersama dengan Dr. Siti Rosminah Mat Deros, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Dan kita juga ada pensyarah utama Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, teknologis Dr. Haji Zunu Wanas Muhammad. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik.
Mungkin sebagai permulaan lah kita perkenalkan dahulu sebagai mukadimahnya mungkin Dr. Siti Rosmina boleh mulakan macam mana nak menjadikan aktiviti penyelidikan dan juga inovasi ini sesuatu yang dibudayakan, diamalkan di kalangan pensyarah-pensyarah. Boleh mulakan. Alright, thank you Chad. Terima kasih. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kerana menjemput JPPKK dalam slot Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Okey, untuk membudayakan penyelidikan dan inovasi ini memang di KPT sendiri, kami di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi memang menggalakkan dan memberikan peluang kepada institusi politeknik dan kolej komuniti untuk aktif membuat penyelidikan dan pembangunan inovasi. Okey, jadi untuk membudayakan kita panggil R&D lah, mudah untuk sebut, banyak program yang kita buat aktiviti R&D. Untuk tahun ni saja kita dah rancang di peringkat JPPKK lebih 50 aktiviti. Belum lagi di institusi. Institusi di bawah JPPKK ada 36 politeknik dan 105 kolej komuniti yang juga aktif membuat penyelidikan dan inovasi. Jadi di JPPKK ni kita sentiasa menyokong apa saja yang dibuat oleh institusi di mana kita memberi khidmat nasihat dan juga dana lah sekiranya ada geran ataupun bajet yang boleh kita berikan. So kita boleh katakan kita membantu dari segi 3K, iaitu bantuan kewangan, khidmat nasihat dan juga kebajikan. Salah satu contoh kebajikan adalah kita memberi pengiktirafan kepada pensyarah atau pelajar kepada hasil penyelidikan inovasi yang diorang dah laksanakan. Sebagai contoh, baru-baru ini pada minggu lepas 24 Oktober kita memberi peluang untuk anugerah penyelidikan inovasi dalam program Anugerah Akademia Polisisi pada tahun ini. Okey, dan bercakap tentang Majlis Anugerah Akademia Polisisi 2023, kami difahamkan bahawa Tuan Haji telah pun menerima anugerah pendidikan dan inovasi, dan mungkin Doktor boleh sendiri ceritakan apa aktiviti penyelidikan yang dan inovasi yang Doktor telah lakukan sehingga dapat ni menang anugerah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana undang kami. Baik, kita kira dalam 3 tahun yang terkini lah Baik. saya telah pun menjadi seorang pensyarah dan juga penyelidik lah di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Alhamdulillah, setakat hari ini saya ada 7 penyelidikan yang saya buat bersama dengan rakan-rakan lah, di mana saya terlibat sebagai ketua penyelidik 4 projek dan juga 3 projek untuk sebagai penyelidik lah. Dan saya boleh kategorikan penyelidikan saya ini lebih kepada 5 perkara. Yang pertama, saya melihat kepada penglibatan saya penyelidikan di institusi, seterusnya di jabatan, di Kementerian Pengajian Tinggi, 2 projek yang saya buat, seterusnya kepada komuniti pun ada 2 projek juga, dan yang terakhir ni yang terkini lah pada saya di bawah 2 projek, iaitu bersama dengan industri. Alhamdulillah, saya rasa dengan projek yang telah dilaksanakan ini banyak perkara-perkara yang telah pun kita bentuklah untuk memberi ruang kepada kita untuk melaksanakan pengalaman bersama dengan mereka-mereka yang ada di Politeknik lah setakat ini. Dan unjuran kepada pelaksanaan projek itu juga, dana-dana pun kita dapat dalam bentuk APRS, FRGS dan juga dana industri sendiri. Alhamdulillah, itu komitmen yang diberikan bersama-sama dengan kita lah dalam melaksanakan kita tujuan kepada penyelidikan lah, membawa kepada perubahan-perubahan barulah dalam konteks penyelidikan dan juga hasil impak kepada institusi kita sendiri lah. Okey. Dan bercakap tentang perkara itu, bagaimana dengan sisi pengkomersialan perkara-perkara inovasi penyelidikan ini? Setakat mana ia berkembang? Okey, untuk pengkomersialan kita dalam proses lagi untuk memastikan bahawa produk kita sentiasa dibawa ke depan lah. Terutamanya idea-idea baru yang sekarang ni di Politeknik sendiri kita banyak niche area yang ada, yang mana setiap Politeknik itu ada niche area yang membolehkan kita membawa kelompok-kelompok commercialization produk tu ke hadapan lah. Sebagai contohnya, dah ada beberapa produk lah yang telah pun dihasilkan oleh peringkat Politeknik kepada peringkat yang seterusnya. Berapa
pun sekali lagi kita ucapkan tahniah atas Tahniah. pengangguran yang diterima. Baik, Dr. Rosmina, baru-baru ini kita tahu ada pembentangan bajet dilakukan oleh Perdana Menteri kita dan tentunya bidang pendidikan tidak terkecuali. Dan kata Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan juga Kolej Komuniti baru-baru ini ada bagi tahu iaitu Dr. Haji Muhammad Zahari Ismail ada menyatakan tentang kerajaan akan peruntukkan daripada belanjawan 2024 tu sebanyak 2 hingga 5 juta akan disalurkan di bawah bidang pendidikan dan juga inovasi. Mungkin Doktor nak terangkan tentang perkara ni. Okey, sebelum saya terangkan, saya nak ucapkanlah terima kasih kepada pihak kerajaan dan juga kementerian di bawah kepimpinan yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Ya. Okey, peruntukan yang kita terima tu sebanyak 2 hingga 5 juta. Kita akan kita merancang untuk memfokuskan kajian yang berasaskan penyelidikan gunaan ataupun lebih dikenali sebagai applied research. Apa yang kita kata applied research tu adalah kajian yang merujuk kepada kita buat research dan kita aplikasikan pengetahuan dan kemahiran skill tu untuk kita selesaikan masalah dunia nyata ataupun problem solving base. Okey, sebab dia sesuai dengan pendidikan TVET tu sendiri yang menekankan pengetahuan dan juga kemahiran ataupun hands on yang boleh membentuk kepada pensyarah ataupun pelajar budaya kreativiti dan inovasi, di mana melalui applied research ni kita cuba menyelesaikan atau membantu masalah sebenar yang dihadapi oleh industri, khususnya mungkin kepada sektor PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan juga masyarakat setempat. Setakat ini bagaimana proses applied research ini telah pun dijalankan, sejauh mana dia? Okey, applied research ni kita telah bermula sejak 2018 lagi melalui dana yang kita terima di bawah KPT, di mana dalam nilai dalam tak salah saya dalam 6 juta. Ya, banyak produk-produk yang kita hasilkan memfokuskan kepada penghasilan prototipe ataupun produk melalui kajian tersebut untuk menyelesaikan pelbagai problem ataupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan juga industri. Baik, Dr. Rosmina, mungkin boleh tambah sikit antara belanjawan yang diberikan ini, bajet yang diperuntukkan dalam bidang penyelidikan dan juga inovasi ini, apa masalah yang boleh ditambah baik khususnya dalam bidang penyelidikan dengan adanya peruntukan ini? Okey, sebagai contoh ya, melalui dana applied research ini kita aktif dengan contoh dana PPRN, Public Private Research Network. Ini adalah dana di bawah KPT di mana kita cuba menyelesaikan masalah industri. Sebagai contoh, pada 2 tahun lepas kita telah menghasilkan mesin pengupas kulit bawang. Okey. Nak kupas kulit bawang secara manual memang kita katakan agak lambat dia punya pengeluarannya, tetapi dengan penggunaan mesin yang kita reka dan bantu institusi ini, dia boleh mempercepatkan proses kerja-kerja dapur, kerja-kerja kupas kulit bawang. Itu sebagai contohlah. Itu satu perkara yang menarik. Kita menangis selepas ni, namun saya kira itu adalah untuk industri. Bagaimana kesinambungan kalau penyelidikan yang dilakukan, adakah ia boleh dikomersialkan sehingga menjadi satu peralatan kecil yang boleh diguna pakai di rumah-rumah oleh suri rumah? Ya, okey. Dari segi kesinambungan sebenarnya pada tahun lepas ya, kita dah mula bergerak. Sebab sebelum ini kita aktif dengan penyelidikan dan pembangunan inovasi. Tetapi takkan setakat itu sahaja. Jadi kita mula bergerak ke arah pengkomersialan. Jadi pada tahun lepas ya, sekitar November, kita telah melancarkan buku hala 7 polisi dan tata cara pengkomersialan di Politeknik dan Kolej Komuniti, di mana pelancaran ini disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi sendiri, di mana melalui pengkomersialan hala 7 ini kita dah mula bergerak pengkomersialan pada tahun ini. Kita mendapat dana dalam 200,000 untuk membuat proses-proses pengkomersialan, di mana kita fokuskan kepada produk makanan, sebab Kolej Komuniti banyak menghasilkan kajian-kajian berkaitan makanan, penghasilan pelbagai jenis bentuk-bentuk makanan ataupun bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dan juga produk-produk teknikal. Okey, baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang polisisi hebat bidang pendidikan ini bersama dengan tetamu kita sekejap saja lagi. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali di Apa Khabar Malaysia.
Baik, masih lagi bersama kami dalam kita membincangkan tentang bagaimana politisi boleh memperhebat penyelidikan dan kita tanya Dr. Haji Zunowanas. Aktiviti penyelidikan dan inovasi turut diterapkan kepada pelajar, tak kisah daripada kolej komuniti ataupun politek. Tapi kita nak tahu juga bagaimana pendekatan yang dilakukan. Baik, kita ada garis panduan. Okey. Terutamanya berkaitan dengan final year project. Okey. Dua semester kita laksanakan. Jadi dalam proses pelaksanaan itu kita dah ada tata cara untuk bagaimana pensyarahnya ni sangat kompeten lah, berpengalaman dan mungkin sebahagiannya daripada industri yang masuk ke politeknik sebagai tenaga pengajar. Dekat situ sebenarnya guidance kepada pelajar untuk membawa contoh projek-projek yang terkini yang dibuat oleh mereka. Dan sebenarnya dalam proses pembangunan tersebut kita dah ada guidance untuk menentukan apa area yang kita nak bangunkan projek-projek tertentu. Sebab pemilihan projek pun bergantung kepada pensyarah juga. Sebab pengalaman pensyarah sebenarnya yang membolehkan satu-satu produk itu dihasil dengan baik, dengan jayanya. Ditambahkan lagi dengan sokongan daripada pihak industri yang banyak memberi panduan pada kita, keperluan yang ada di luar yang boleh kita tambah baik, kita inovasikan supaya memberi balik kepada sumbangan balik kepada mereka, terutamanya dari segi teknologi yang ada lah, teknologi terkini yang ada. Okey. So Dan saya dimaklumkan setiap politisi ada niche dia tersendiri. Kalau di Shah Alam apa niche penyelidikan inovasi? Okey, untuk saya bahagian kejuruteraan elektronik perubatan lah. Okey. Yang mana kita fokus kepada device-device yang tertentu yang ada new teknologi yang membolehkan sebahagian daripadanya dibawa daripada isu-isu yang keperluan hospital. Sebagai contohnya saya berfokus kepada rehabilitation teknologi. Jadi di Jabatan Rehabilitasi Hospital banyak isu-isu yang boleh kita bantu mereka, terutamanya untuk membangunkan peralatan-peralatan yang kecil di device utama yang digunakan pakai di hospital. Jadi isu-isu tersebut yang bawa kita balik ke politeknik dan kita bersama dengan pelajar untuk membangun bersama-sama. Sebagai contohnya pada besok 1 hari bulan 11 kita ada CDIO Rehabilitation Technology Symposium 2023 yang mana kita telah membuat projek tersebut dalam bentuk virtual lab. Ini perkara baru yang berlaku dekat politeknik, di mana kalau kita tengok dekat UTM dah pun dilancarkan virtual lab bersama dengan UPM juga. Now politeknik pun kita ambil sebahagian besar daripada proses tersebut, di mana kita menggarapkan proses tanpa makmal tapi boleh dibuat secara virtual proses tersebut, dan kita bantu pelajar kita berkumpulan untuk menghasilkan satu produk yang terkini lah. Contoh sebagai rehabilitation technology, kita ada desain kaki palsu. So kita membantu pelajar untuk membuat desain kaki palsu menggunakan proses di lab virtual tanpa lab. Yang itu kalau yang lepas-lepas kita pun berjaya membawa desain tersebut kepada hospital dan dapat recognize daripada pihak hospital yang mengatakan bahawa produk yang dihasilkan adalah similar dengan apa yang berlaku dekat hospital. Itu yang kita rasa daripada masa ke semasa kita cuba nak bantu pihak-pihak tertentu supaya ada teknologi terbaru yang akan dibawa keluar daripada apa yang ada di bawah akademik politeknik. Okey, kalau di politeknik sendiri bagi nak meningkatkan kualiti pendidikan dan juga inovasi tu, apa bidang yang dia beri fokus sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau kita tengok di politeknik banyak niche areanya. Okey, sebagai contohnya drone. Dekat politeknik Tengku PTSB, elektrik car dekat PISAS contohnya. Dan di PSAK sekarang kita sedang fokus kepada virtual lab yang saya sebut tadi dan juga AI. Artificial Intelligence yang kita nak relatekan apa yang boleh kita bantu lagi di pihak industri yang membolehkan teknologi itu dibawa keluar dan teknologi daripada industri dibawa masuk ke dalam untuk knowledge kepada academician kita. Yang tu. Dan setakat hari ini saya telefon dapat bersama kolaborasi dengan pihak industri, di mana kalau dahulu kita macam Puan Ming cakap tadi lebih kepada develop prototype. Sekarang ni dalam 2 tahun ni kita telah berubah kepada untuk menyediakan satu produk sebenar. Yang tu.
industri dah masuk kepada kita dan mereka menyediakan satu platform mungkin dalam bentuk dana dan kita dari skill dan kompetensi kita yang ada kemahiran berkaitan dengan produk tersebut kita develop bersama-sama. Okey. Yang tu kita Dan saya hasilkan. sebenarnya terfikir juga bagaimana dengan IP? Adakah kita juga akan buat pengesahan kepada IP dan baik. sebagainya ataupun ini pun satu perkara yang saya rasa penting ni. Betul. Satu perkara yang satu lagi adalah kos yang sangat tinggi. Okey. So, tapi setakat hari ini kita telah pun berjaya untuk di bahagian biomedical kita dah buat copyright, kita dah buat industrial design, kita dah buat trademark dan kita berjawab patent juga. Setakat ini dah 2 produk biomedical kita dah patentkan. So IP itu saya rasa boleh diteruskan dan sokongan daripada jabatan dan juga industri, insya-Allah saya rasa Boleh ditambah baik researcher lagi. akan lagi bersemangat bila dapat dana sebegitulah. Kos dah boleh dikurangkan. Ya, betul. Okey. Doktor, kita tahu bahawa Politeknik dan College Community ni sangat dekat dengan masyarakat. Kita nak faham juga bagaimana pihak JPKK melaksanakan apa projek untuk memperkasakan masyarakat melalui penyelidikan dan juga inovasi. Okey, Helena, sebenarnya JPPKK memang aktiflah membuat penyelidikan dan pembangunan inovasi menjadi forte utamanya, khususnya kepada masyarakat setempat. Dan juga kalau sektor industri kita banyak berfokus kepada PMKS seperti yang saya cakap tadi. Okey, biasanya dana-dana yang kami terima adalah daripada geran. Ya, geran-geran seperti yang saya terangkan tadi, geran TARGS. TARGS adalah TVET Applied Research Schema. Seperti yang saya dah highlightkan sebentar tadi, applied research ataupun penyelidikan gunaan. Jadi kita aplikasikan melalui TARGS. Dan kita telah bermula geran TARGS sejak 2018 lagi dengan nilai geran kita sehingga kini dalam 6 juta. Okey, dalam projek geran TARGS ni antara outcome utama kita menjadi kemestian kepada researcher menghasilkan prototipe. Untuk membantu masalah seperti yang kita cakap tadi, masalah masyarakat ataupun industri. Sebagai contoh, salah satu projek yang kita nampak membantu komuniti adalah projek yang bertajuk E. coli removal via low frequency electromagnetic field. Apa projek itu? Projek itu adalah satu device yang digunakan untuk merawat air tercemar dan kita telah test dan uji di rumah anak yatim Nur Kasih di Taiping. Itulah antara sumbangan kita terhadap masyarakat. Manakala industri pula seperti yang saya terangkan tadi, kita aktif dengan geran-geran PPRN. Selain daripada 2 geran yang di bawah KPT, para pensyarah kita ni juga di peringkat jabatan kami galakkan memohon geran-geran bersama agensi luar seperti geran di bawah MOSTI ataupun geran-geran bersama industri seperti yang Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Dr. Zunawanas and tim dia mendapatkan geran bersama industri. Okey, tadi kita ada sentuh tentang IP. Pastinya di Politeknik sendiri mungkin banyak juga menghasilkan projek-projek baru ataupun inovasi baru yang kita tak tahu lagi, mungkin masih lagi rahsia ataupun sedang dibangunkan ataupun diterokai oleh pelajar-pelajar itu sendiri, ataupun mungkin ada yang perlu lagi, mungkin idea baru daripada pensyarah sendiri. Apa yang perlu diterokai oleh pelajar-pelajar ini untuk inovasi yang akan datang? Okey. Dari segi teknologi kita sentiasa melihat ke depan apa yang diperlukan. Cuma dari segi bagaimana kita buat kerangka untuk memastikan bahawa kemampuan pelajar kita untuk meneruskan projek tersebut. Saya rasa inilah pengalaman daripada pensyarah yang ada. Contohnya kita selalu sebut IAP 4.0. So apa benda IAP 4.0 yang perlu kita buat di peringkat pelajar diploma dan sampai ke pelajar degree. Itu sebenarnya kerangka-kerangka yang kita selalu bincang supaya kalau ada fund, kat mana nak dapatkan fund? Kan? Kalau ada industri mana yang boleh support kita punya projek sebenarnya. Jadi niche area tersebut dia memainkan peranan penting lah dalam membentuk untuk menghasilkan teknologi baru. Sampai yang saya sebut tadi virtual lab, kadang-kadang tak terfikir, tapi selepas COVID yang berlaku sebenarnya virtual lab sangat membantu kita untuk meneruskan akademik kita. Yang tu. Dan juga salah satu lagi adalah pembangunan produk yang virtual dah tak ada lagi, tiba-tiba kita boleh wujudkan. Saya yakin orang Malaysia boleh buat local product
Saya Itu pun penting. yakin. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, Dr. Siti mungkin boleh kongsikan apa perancangan masa depan untuk JPPKK untuk memperhebatkan lagi bidang penyelidikan dan inovasi ini. Okey, alright. Untuk perancangan masa depan, way forward kita ya, mungkin kita akan lancar dalam plan transformasi Politeknik 2.0 tak lama lagi. Mungkin kita akan memperhebatkan ke arah penyelidikan translational ataupun translational research. Penyelidikan translational research ni dia tak lari pada applied research, tetapi dia kita cuba nak menjadikan satu ekosistem penyelidikan yang lengkap, memberi manfaat antara institusi, pihak kerajaan, ada juga pihak komuniti dan industri, di mana kita akan memfokuskan teknologi yang lebih advance dalam kajian-kajian kita, di mana melalui projek translational research ni kita mensasarkan supaya Politeknik ni lebih berfokuskan kepada peluang akademik ke arah teknologi yang lebih advance, manakala college community pula lebih kepada hub pengetahuan perkongsian teknologi ataupun pengetahuan kepada masyarakat setempat. Itu dia sedikit sebanyak bagaimana Polisisi memperhebatkan bidang penyelidikan, dan itu saja yang dapat kita kongsikan kepada anda semua bersama dengan tetamu kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Siti Rosmina dan juga teknologis Dr. Haji Zunuwanas atas perkongsian sudi bersama kami dan bersama-sama penonton untuk kita memahami bagaimana Polisisi dapat membantu bidang penyelidikan. Baik, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, hari ini kita nak bercakap tentang khususnya anda yang meminati teater. Ini kaki-kaki teater ni kena bersiap sedia. Mungkin dah sedia maklum kan. Mana teater yang ada tiap-tiap minggu akan tunggu-tunggu juga, ataupun mungkin nak memenuhi hujung minggu anda. Nak tengok teater pula pelakon dia ataupun pementasan ataupun pelakon-pelakon dia memang hebat pula kan. Hari ini kita nak bercakap tentang teater monodrama dan Disenja Itu. Siapa tetamu kita, Helena? Betul, di sebelah saya kita ada Dr. Nurzizi Datuk Zulkifli, penulis skrip dan juga pelakon teater, dan juga kita ada Encik Hamzah Tahir, pengarah teater, dan kedua-dua mereka adalah pensyarah daripada UiTM. Terima kasih kerana sudi bersama kami untuk berkongsi tentang monodrama dan Disenja Itu. Mungkin kita tanya kepada Dr. Nurzizi dulu, apa sebenarnya monodrama dan Disenja Itu? Okay, jatuh cinta dengan suara sedap sekali. Monodrama dan Disenja Itu adalah karya saya sendiri. Dia sebenarnya kisah benar. Kisah cinta saya dengan ayah saya. Jadi semua seperti maklum, ayah saya adalah seorang pelakon teater, filem, dan dan kemudian dia sebenarnya sebelum dia jadi pelakon dia adalah penari. Dia penari pesilat. Kalau tengok dalam filem-filem dia banyak bersilat. Dan kemudian pada tahun 2016 dia diserang angin ahmar yang menyebabkan dia lumpuh di sebelah kiri. Jadi saya melihat dari sisi itu bagaimana seorang yang sangat menggunakan fizikal kehilangan, sebab saya tak boleh duga perasaan dia. Dia tak pernah nampak kesedihan, tak pernah nampak fasa-fasa yang kata orang kalau nak sebelum terima ada banyak fasa. Saya tak melalui fasa itu, sebab kita menjaga dia 24 jam setelah dia bedridden. Jadi saya cuba mengungkap isu itu dan bagaimana penjagaan kami 5 beradik menjaga ayah yang stroke dan kemudian ibu juga yang patah kaki. Dan momen-momen manislah antara saya dengan ayah saya itu yang saya cuba sampaikan dalam persembahan monodrama yang dilakonkan oleh seorang. Monodrama itu yang berdurasi dalam 1 jam 30 minit. Okey, baik. Selaku pengarah, sebelum kita bertanya tentang bagaimana idea ni muncul untuk pentaskan teater dan Disenja Itu, tapi saya nak lebih memahami lagi apa yang boleh kita faham tentang apa itu teater monolog. Sebenarnya. Dia ada, kalau monolog itu adalah sisipan daripada kata-kata yang dalam skrip yang besar. Tetapi kalau monodrama dia berdiri dengan sendirinya dan dilakukan oleh seorang pelakon yang membawa pelbagai karakter.
Kalau dalam monodrama kali ini, Dr. Zizi membawa 5 karakter yang berbeza-berbeza. Dalam masa sekelip mata dia bertukar. Jadi ini, dia jadi ayah, dia jadi makcik lah, macam-macam. Jadi itu challenge kalau kita buat monodrama lah. Dan Dr. Nurzizi nak bercakap tentang cabaran ni, bagaimana cabaran monodrama 5 watak, nak tukar kostum, nak hafal lirik, nak menjiwai watak. Macam mana ni? Kerjanya banyak. Sebagaimana seorang pelakon itu bersedia dengan menghafal dan sebagainya, bila masuk di ruang yang sebenar dengan set dan sebagainya, benda tu menjadi banyak cabaran dia. Sebab bila dengan set kita nak kena rehearse pula dengan set, bila kita dengan kostum pula kita nak rehearse lagi dengan kostum. Menukar pelbagai watak tu memang very challenging lah. Jadi saya cuba dengan bantuan director saya, Cik Amzah Tahir, cuba memberi the transition itu melalui fizikal tubuh badan. Dan stamina lah nak kena kuat juga. Antara cabaran sebab 1 jam setengah kan, atas pentas, itulah jadi tak mudah sebenarnya. Tapi orang dah biasa, dah berpengalaman, saya rasa macam peti jari kan. Tidak juga. Okey, antara persediaan yang dilakukan, nak tambah stamina semua ni macam mana? Apa yang dilakukan? Itulah kena brisk walk, jaga makan, dan malam-malam kena rehearsal lah. Itu je sebenarnya. Dialog panjang, lebih kurang sekali ada 18 muka surat. So yang penting kena tenang jiwa lah, boleh buat segala. Doakanlah. Okey, kita nak tanya Tuan Pengarah sendiri, Tuan Hamzah, bagaimana datangnya idea? Mungkinkah idea ini dicurahkan oleh Dr. Nurzizi sendiri, diberikan kepada Tuan Hamzah untuk terbitkan pementasan ni ke? Ataupun mungkin terfikir sendiri, ataupun Tuan Director sendiri rapat dengan Dr. Nurzizi dengan perceritaannya, bagaimana? Untuk membuat Dandi Senja itu, sebenarnya dia ada few series. Few series saya bekerja dengan Dr. Nurzizi. Dulu saya sebagai dia punya artistic director je. Tapi sekarang dia beri mandat untuk directing, mengarah bersama. So ni tanggungjawab yang lagi besar saya rasa. Cuma saya rasa untuk monodrama ni, sebab Dr. Zizi banyak kerja yang lain, hakiki dia nak karakter, nak develop 5 characters yang berbeza tu, saya rasa dia need someone else yang look another perspective. Jadi kami bekerja sama sebagai pengarah bersama dan juga artistic director untuk teater ini. Idea itu memang asalnya daripada Dr. Nurzizi Zulkifli lah, tribute dia kepada ayahanda dia. Dan saya rasa ini sangat relevan dengan kita. Kadang-kadang kita lupa siapa yang kita, oh my God, sorry, kita lupa kadang-kadang kasih sayang kita kepada kita sebagai bapa juga sekarang. Apa yang kita nak bagi kepada anak-anak kita, kenangan dan sebagainya, semua tu ada dalam Dandi Senja itu. Sorry. Tak apa, nampaknya saya tak salah memilih director. Director yang memahami pasal saya hari tu saya yang tak boleh bercakap suddenly. Sebenarnya kita tak sedih, malahan persembahan itu silap-silap saya tak nak boleh nangis pun. Sebab bila saya dah jadi pelakon, walaupun tu cerita saya, bila kadang saya rasa saya tak boleh nak cry pun. Jadi sebenarnya saya pun tak tahu apa yang menangis pun bukannya sebagai tanda kita dapat menghayati sesuatu watak kan. Cuma saya rasa ia sebagai satu contribution saya kepada ayah saya, sebab sebenarnya niat asal saya nak bukukan. Tulis. Sebenarnya it started with writing. Saya menulis memori-memori apa sebenarnya kebaikan bapa saya. Tu sebenarnya. So bapa saya tu macam sangat istimewa. Ada itu, ada ini. Jadi saya tak nak lupa. Jadi saya tulis. Start dengan tulis tu, saya rasa satu hari sebab saya pelakon, saya director teater, why not apa yang ni instead dari dalam buku saja saya terjemahkan di pentas. Itulah bermula saya cakap, Cik Amzah, kita kena buat benda ni, Cik Amzah kena bantu saya. So saya start tulis. Actually yang ini fasa menulis tu mungkin 7 ke 8 draft sebenarnya daripada draft asal. Dan draft asal lebih banyak. Jadi ni dah jadi sikit, sangat sikit je. Anda akan saksikan tu macam cebisan. Cebisan daripada keseluruhan cerita tentang keindahan menjaga, menyayangi ayah, dan sebenarnya the beauty of my father's love towards me. Maknanya pementasan nanti kita nampaklah keikhlasan pelakonnya di situ. Maknanya diberikan segala-galanya kan. Sebab mungkin doktor sendiri penghayatannya lebih mudah sebab cerita ni daripada cerita pengalaman doktor sendiri. Bagaimana? Tak tahu, saya merasakan Cik Amzah bila saya atas stage tu memang dia lebih mudah. Tapi bila saya atas stage kadang-kadang saya tak dapat rasa. Sebab saya tahu saya ada dialog nak sebut dan saya ada movement yang saya nak kejar.
Jadi walaupun itu cerita saya still berdiri berpaksi kepada seorang aktor yang sedang melakonkan watak. Jadi saya tak rasa, sebab tu orang kata macam senang cerita you. Actually tak. Sebab saya membawa diri itu adalah saya pelakon yang kena membawa watak-watak ini. Jadi Tapi sebenarnya apa yang terjadi pada senja itu? Contoh kena mai. Tak boleh cerita, rahsia. Difahamkan pementasan akan berlangsung di Studio Ramli Hassan pada 2 hingga 5 November. Jadi jadualnya bagaimana? Bila pementasan tu agaknya? Sehari berapa pementasan akan dijalankan? Sila. Pementasan pada 2, 3, 4 dan 5 November. Semuanya malam, lepas tengah malam di Studio Ramli Hassan, Bukit Tungku. Boleh waste saja Studio Ramli Hassan. Okey. Dan harga tiket pula berapa? Jadi kalau yang ingin mengetahui harga tiket, boleh tengok di Instagram saya, Nurzizi Zulkifli. Dan juga di Instagram saya akan link kepada semua akses lah. Nak beli kat mana semua. Ya, betul. Kita juga mengenali Allahyarham bapa kepada Dr. Nurzizi. Dia merupakan seorang pelakon dan kita nak tahu apa cerita yang kita tak tahu sepanjang Dr. Zizi menjaga beliau semasa sakit. Inilah masanya kalau anda nak tahu kesudahan dan di senja itu. Betul. Okey, mungkin nak sedikit perkongsian daripada kita ada masa lagi kan sebenarnya? Daripada Tuan Pengarah ni, bagaimana persiapan pementasan kita dah masuk panggung dah. Kita dah rehearse dalam 1 minggu, kita dah set up everything. Dan Dr. Zizi dah memesrai space itu kerana as you said dia akan tukar kostum. Dia tak tukar kostum, kostumnya satu tetapi pelbagai. Dicipta oleh Cik Nur Afifi Taib. Kemudian tu space tu dah digunakanlah sepanjang ni. Malam ni kita ada rehearsal lagi, besok kita ada technical rehearsal dan kemudian terus ke show. Jadi memang persiapan dah sedang dilakukan dengan begitu. Sebab ni tak lama lagi dah. Okey, Dr. Nurzizi, cuba cerita sikit pasal kostum tu. Nampak macam simple tapi dia menggambarkan 5 karakter berbeza. Cuba cerita sikit. Saya cakap dekat Cik Nur Afifi, saya berangan. Kita berangan Saya kata Cik Fifi boleh tak buat satu kostum yang untuk antarabangsa. Level international. Kita nak bawa persembahan ini bukan saja di sini, kalau boleh nak keluar. Jadi saya kata saya nak satu je kostum, tapi I want to see magic boleh berlaku. Dari sini saya flip sini jadi ni, saya tarik sini dan sebagainya. Itulah gambaran. Dan Cik Hamzah lakarkan, ni artistik dari saya, lakarkan imajinasi dia kepada Cik Nur Afifi. Dan kemudian Cik Nur Afifi sebagai fashion kostum dan fashion graduan fashion kostum designer memberi contribution dia pula. So yang apa yang anda tengok ni adalah contribution daripada 3 ideas lah menjadi gabungan menjadi satu. Baju dia simple kan, tapi anda akan tengok dia. Saya tak ada pergi tukar backstage, tukar baju tak ada. Itu je. Tapi insya-Allah lah we try to give different angle atau sisi-sisi perwatakan yang berbeza dengan hanya twist pakaian. Okey. Baik, mungkin nak kongsikan juga harapan dan kata-kata akhir untuk teater dan di senja itu. Mungkin Cik Hamzah. Saya katakan tadi ini adalah universal punya isu sebenarnya. Kasih sayang ayah kepada anak, tak kiralah anak perempuan ke anak lelaki ke. Dan bagaimana momen-momen yang kadang-kadang kita lalui saja, dia tidak capture dan register kepada kita punya memori. Jadi sekarang ni saya rasa lepas saya sendiri lepas direct dan juga bersama-sama dengan Dr. Nurzizi, saya rasa yes, sebagai bapa pun kita perlu ada satu momen yang supaya anak kita kenang sampai bila. Dan there is a moment yang Dr. Zizi ada dalam cerita ini. Dan saya kata, tak semua orang ada begini. So lepas tonton ini mungkin ada ruang kepada bapa contohnya, what kenangan yang you boleh beri kepada anak sampai bila-bila. Apa yang Tuan Hamzah sampaikan, saya rasa macam dekat je dekat je dengan saya, dan rasa macam tertarik lah untuk kita tonton satu naskah yang berat dan cukup hebat untuk kita, ialah mungkin jadikan panduan dalam kita meniti kehidupan kita. Baik, jangan lupa untuk saksikan teater monodrama dan di senja itu. Betul. Dan sedikit daripada Dr. Nurzizi. Tadi Cik Hamzah dari segi perspektif bapa kalau saya lihat, kita selalu anak, saya selalu sebut mak.
Semua mak. Kadang kita mungkin tak cakap dah dengan bapa. Sebab bapa kita senyap sebenarnya. Tapi sebenarnya senyap tu kita tak tahu, bukan kita tak tahu, cinta ayah tu tak pernah pudar. Jadi mungkin anda ada di luar sana, mungkin ada ayah yang tapi mungkin kurang appreciate ayah. Atau ada ayah mungkin walaupun apa juga kondisi ayah yang mungkin anda tak rasa tak layak untuk digelar ayah. Ya, you come and maybe kita boleh, orang kata sekarang healing kan? Mungkin kita boleh healing melalui perkongsian dari penceritaan saya dan anda boleh hubung kaitkan dengan cerita anda sendiri. Itu dia. Dan ini jaminan daripada doktor dan juga pelakon teater dan di Senja itu sendiri untuk anda datang saksikan monodrama ini yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 November di Studio Ramli Hassan. Dapatkan tiket anda dengan segera. Okey, untuk jumpa pelakon. Dah lama kita tak nampak kali-kali TV. Ya, betul. Mungkin dapat saksikan di pentas nanti. Terima kasih tetamu-tetamu kita, Doktor dan juga Tuan Hamzah. Terima kasih. Baik, kita dah sampai di penghujungnya, Helena. Betul, itu saja yang dapat kami sampaikan kepada anda semua. Jangan lupa dalam kita mengharungi kehidupan seharian kita, ingat rakan seagama kita di Gaza, doakan mereka, doakan gencatan senjata segera dijalankan, doakan supaya Israel menghentikan segala jenis kekejaman kepada rakyat tidak berdosa di Gaza. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Saya Cik diundurkan diri. Assalamualaikum. Segar di pagi hari.